Assalamualaikum. Selamat kembali. Selamat kembali ke vlog comeback saya. Yang mana saya comeback lagi. Kali ini lebih lama comebacknya. Dengan harapan orang akan rasa macam, oh ini comeback lah, daripada saya buat main dengan comeback saja. Does that make any sense? No. Okay, saya sebenarnya tak buat video kerana beberapa sebab. Satunya sebab ialah saya sibuk dengan kerja saya. Keduanya ialah saya masih lagi rasa saya adalah rasa nak post video game punya session ataupun vlog saja. Tapi macam saya masih lagi rasa ini bukan the quarantine thing, the MCO, RMO, PKP bukanlah waktu untuk kita macam menghibur, untuk kita berhibur, bukan waktunya. Saya masih lagi rasa macam kita patut duduk rumah dan be very concerned of whatever is happening, dengan menghormati orang yang the frontliners, the police, soldier, askar-askar semua, dia orang punya kerja, dan juga orang yang meninggal, dan juga keluarga yang menghadapi masalah, menghadapi berita yang amat berat macam tu. Jadi saya rasa macam, saya masih lagi rasa macam tu. Especially awalnya, pertengahan tu saya rasa macam okay kot. Tapi selepas Allahuirham Pak Ira meninggal, saya rasa macam, and then saya tengok macam beberapa artis kena, saya rasa macam benda ni agak rapat, cuba merapati saya, dan saya rasa macam tak best sangat untuk saya macam biarlah benda ni, kita, yang penting ialah kita duduk rumah ni, kita kena menghiburkan. Okay, first thing first ialah saya nak beritahu dulu, because saya ada dapat email. Saya bukannya mempersoalkan, maksudnya bila saya cerita tentang kenapa pada waktu-waktu macam ni lah awak sepatutnya buat something yang that could actually be beneficial to yourself. Itu hanyalah satu pandangan, satu view, satu benda yang mungkin awak nak renungkan. Bukannya saya questioning orang, bukannya saya judging apa yang orang buat dekat Instagram, dekat mana-mana. Saya di Instagram saja, jadi saya rasa macam inilah waktu mungkin kalau awak secara senyapnya nak ambil manfaat daripada apa benda yang awak boleh buat dan awak boleh improve. Kalau awak rasa macam awak nak terus menghiburkan diri dengan menonton YouTube dengan apa benda ke, then it's your prerogative. I mean, like, I have nothing against it. I'm just saying, vlog ni lah satu ruang untuk saya kongsi pendapat saya. Dan juga apabila saya cakap tentang mengelakkan diri daripada social media ni, it's actually ada baiknya. Tapi kalau awak tak nak cuba, that is okay. Saya bukannya paksa macam korang ni semua dah terlalu ketagih dengan social media, dengan internet, yang sampai tahap dah korang rasa you are macam dah completely succumb into this internet thing. I mean, like, macam itu satu pendapat. Saya mengeluarkan pendapat saja. Saya letak depan-depan antara awak dengan saya, ada skrin ni. Saya letak di situ je. Awak nak ambil, awak ambil. Awak tak ambil, pulang. Tak ada bagusnya, tak ada bagusnya. Tak ada bagusnya, tak ada tak bagusnya. It's only neutral saja. Okay, seperti biasa, vlog ni lah untuk tempat saya berkongsi sedikit buah fikiran saya. Itu saja. Okay, so, dan juga saya nak bercerita tentang Ramadan kali ni, yang mana pada saya lah Ramadan terbaik. Satu Ramadan yang baru untuk saya. Umur saya baru 34 tahun. Tapi saya pernah duduk rumah bujang 3 tahun di masa diploma. Kemudian saya duduk masa di UK, adalah experience sedikit seminggu 2 untuk Ramadan, dan juga ada kemudian kembali kepada keluarga. It's just macam tahun ni memang different untuk kita semua. In fact, Masjid Haram, saya dengar cerita, maksudnya duduk Masjid Haramain, dengar ceritanya boleh solat tetapi bukan di masjid, boleh berjemaah tapi
dia agak confusing sikit, macam boleh tapi tak tahu siapa-siapa yang tahu cerita ke apa boleh kongsikan apa benda ke. Tapi pada saya tarawih ini ialah satu waktu yang saya rasa macam ialah satu amalan yang sebenarnya hanyalah solat malam sebenarnya. Dia solat malam. Tapi solat malam yang memang dikerjakan betul-betul selepas Isyak. Memang Nabi untuk 3 malam pertama dia datang masjid dan dia solat. Kemudiannya dia tak datang lagi sebab dia takut jadi fardu. So, nak kata tarawih ni tak ada seperti mana ada beberapa yang berpendapat macam tu, tak juga. Ada solat malam tu. Di bulan Ramadan pergi ke masjid untuk solat berjemaah selepas solat Isyak yang lama, ni dikira sebagai solat malam tu ada. Tetapi mengkhususkan perkataan tarawih tu bukanlah daripada Nabi, itu saja. Dan juga kerana itu datang selepas zaman sahabat. Itu because of, dia ada beberapa cerita juga yang contohnya macam Umar buat sebabnya masa tu perang dan juga Umar kena pendek, Umar tak boleh lama-lama, nanti orang tak tahan pasal ada askar yang memang kena jaga pos dan juga dia tak tahan. Jadi dia buat 20, sama je length, sama je dengan length 13 tu, 12, 11 tu. Cumanya dia panjangkan lagi, jadi orang boleh tarik diri ke, boleh berhenti pada waktu lain dan juga mungkin dia boleh sambung sendiri ke apa benda ke. It's nothing wrong. Cumanya dia ada tarawih tu, maksud tarawih tu berehat lah, antara 4 tu dia rehat dia. Saya baca tapi saya cuba cari balik source dia, saya tak jumpa. Kalau siapa-siapa yang tahu mungkin boleh kongsi dekat comment section ke apa benda. Saya dah terjumpa orang Madinah cemburu dengan orang Mekah pada waktu tarawih sebabnya dia punya rehat, dia orang sempat nak tawaf dulu. Yang mana orang Madinah cuba memikirkan apa benda, because dia orang punya tarawih rehat antara 4 tu ialah dia membaca Quran, dia zikir, kemudian sambung lagi solat lama, lepas tu berhenti jap. Dia memang iktikaf sepanjang malam. Setiap malam tu memang ibadat saja. Dia bukan stok macam datang masjid selepas buka, selepas solat maghrib, terus naik kereta pergi ke masjid, solat sunat Isyak dan terus boom 8 rakaat ataupun 20 rakaat, tutup dengan 3, balik rumah. It's not like that. Dan tarawih berehat dengan salawat saja tu tak ada pun. Dia boleh saja berehat lama. So itu ialah something yang I have read, tapi saya tak ingat buku mana yang saya baca. Dan juga saya nak check balik pun macam saya pernah reformat saya punya tab, dan juga saya tak tahu macam mana nak check balik, because dia ada dalam komputer dan macam banyak sangat buku dalam tu. So saya sebenarnya for me to share that part, kerananya saya rasa inilah waktu yang paling sesuai, paling best sekali apabila kita semua diizinkan Allah untuk tarawih, untuk solat malam tu secara bersendirian. Why this is better? This is much more better. Why? Okay, mungkin kita tak dapat pahala dari sudut solat berjemaah tu, tetapi kita dapat insya-Allah kepuasan berdoa secara sendiri di dalam sujud sebelum taslim, yang mana kita betul-betul fokus, kita minta kepada Allah apa benda yang kita nak, rather than kita just ikut je imam baca, lepas witir dia baca doa sebelum qunut tu semua, doa selepas solat semua tu, yang mana kita pun most of us tak faham clearly apa doanya pun, kita hanya aminkan saja because kita rasa macam yelah imam doa, takkan di imam yang tak baik, doa yang tak baik, so kita on je lah. Inilah waktu yang pada saya macam kita boleh belajar mencari keikhlasan di dalam berdoa, di dalam sujud, di dalam setiap pergerakan solat kita. Solat 5 waktu ni kadang-kadang mungkin susah sebabnya kita terikat dengan nak cepat. Macam saya nak kena, bukan nak cepat lah, maksudnya tak boleh berlengah sangat lah kerana kita ada shoot, kita ada kerja, sama juga orang kerja office, tak boleh nak berlengah sangat, 10 minit dah lah, tak boleh nak fikir. So macam waktu malam ialah sebenarnya waktu solat yang boleh kita cari, especially after 2.30 sampai ke subuh. So inilah waktunya untuk kita, saya rasa itu menjadikan Ramadan yang terbaik. Dan juga tentang bazar ni pada saya macam eat clean. Satunya saya nak bagi tahu, insya-Allah kita akan berpuasa esok, ialah satunya lah kepada mereka yang tak pernah lagi try, tapi saya suggest lah benda ni. InsyaAllah sebagai penutup untuk vlog kali ni, dah 9.47. Waktu awak sahur, awak hanya minum air saja.
If you can drink green tea ke apa, segelas, okay. And jangan makan sangat. Kalau boleh jangan makan pun. Just minum air je. Ambil berkat sunnah tu daripada bersahur. Dan juga awak puasa, sampailah waktu buka, awak makan satu dish. Kemudiannya limitkan eating window period tu dalam 2 jam, 3 jam saja. Maksudnya kalau 7.30 tu buka, kemudian awak solat maghrib, kemudiannya awak tunggu isyak, pasal dekat rumah je kan, tunggu isyak, kemudian awak solat isyak, awak mungkin nak makan something sikit ke benda ke, kemudiannya 7.30, 8.30, 9.30 dah stop makan dah. Jangan makan lagi, jangan apa-apa lagi. Sampailah ke sahur, minum air, bangun, minum air, solat, whatever you want to do later, kemudiannya sambung. And then try to do it for 3 days. You will feel much better insyaAllah. Dan saya akan terangkan lagi, kalau ada yang nak saya terangkan lagi tentang ini, insyaAllah saya akan buat. Saya akan terang, boleh komen lah kalau nak betul-betul saya terangkan kenapa. Dan inilah pada saya cara puasa Nabi, yang mana tak ada snacking, dan awak makan seadanya untuk energy, sekadar energy saja, dan kita maintain berada di dalam keadaan yang mana kita tak bersenang-lenang lagi dengan makan tu. Kita belajar kontrol. Dia ada hikmah dekat situ. Dan ya, insyaAllah dalam sepanjang bulan Ramadan ni saya akan lebih kepada blog suci. Ada jugalah blog hiburan-hiburan, tapi saya try to find something that is focusing more on tu. So sekali lagi saya minta maaf banyak-banyak kerana vlog tunggu lama, dan juga saya minta maaf juga kepada mana-mana yang tersinggung dengan apa benda yang saya cakap. Saya minta maaf banyak kepada semua yang saya block because of negativity, because of saya rasa macam apa yang kamu tulis boleh membuatkan orang ramai tersinggung ataupun mengacung sama-sama, which is saya tak allow benda tu berlaku di saya punya comment section. Dan saya nak stop all this narcissism yang berlaku dalam internet, tak kisahlah mana-mana social media ke apa benda pun. I just want to be better, and I want to create a better environment for all of us, insyaAllah. Sekadar mana yang saya mampu, insyaAllah. Tak besar mana pun platform ni, tapi kecil, okey saja. Kalau nak like, kalau nak subscribe. I just don't care about it anymore. Terima kasih banyak. Berjumpa lagi, insyaAllah. Doakan saya mempunyai kekuatan dan kesedaran untuk melakukan vlog lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum.